tengok KJ cukup happy sebab Mahathir lahir 10 bulan, dia pun lahir 10 bulan. Yang dia tak sedar bahawa kan, jangan sampai nasib dia macam Mahathir, hilang deposit pilihan raya. Okey. Begitu tadi bila Tok cakap pasal yang perpecahan orang Melayu semua ni kan. Dia sempat lah bertanya pada Tun M ni. Dia kata dia nampak sekarang ni sebenarnya yang boleh macam statement lah, yang boleh menyatukan balik orang-orang Melayu semua ni Datuk Seri Najib tu. Tapi Tun tak bersetuju dengan pernyataan KJ tu. Tun Mahathir tidak akan bersetuju bila sebab dia sedar bahawa ada orang lain lebih hebat daripada dia. Mahathir kalau hari ni dia duduk dalam penjara, orang lupa dia dah. Sebab dia bekas Perdana Menteri, dia belum masuk penjara, belum pernah kena dakwa pun, deposit pilihan raya diri dia sendirilah. Dan tak ada seorang pun yang mewakili parti dia dapat deposit pilihan raya balik. Semua kalah. Itu betapa orang benci dia. Tapi kita tengok Datuk Seri Najib, walaupun dah masuk penjara, walaupun dihina, diaibkan, dimalukan, dia orang suruh orang pergi pecah rumah dia, pecah rumah Tun Rahak, pecah shilling. Tapi walaupun banyak penganiayaan dilakukan ke atas Datuk Seri Najib, nama Datuk Seri Najib tu semakin harum. Walaupun dah masuk penjara pun, kita tak nafikan orang yang pro Mahathir mungkin masih membenci Datuk Najib. Tapi rakyat Malaysia yang pernah hidup senang zaman Datuk Najib, dia sudah pasti akan nampak bahawa among all those prime minister, at least hidup aku senang zaman Datuk Najib. Betul tak? At least ramai boleh sedar sekarang. Ramai akan sedar dan mula sedar. Mahathir tak boleh terima benda ni. Sebab dia dah buat macam-macam. Saya tak ada duit apa semua kan, macam-macam lakonan dia buat. Tapi orang tak percaya kat dia. Orang tak percaya kat dia. Kau pernah tengok orang dah kena tuduh, dah kalah kat Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, dia pergi jalan Chinese and Indians yang turun, contoh dia pergi Johor dan sebagainya. Orang berebut nak bersalam dengan dia, beratur nak bersalam dengan dia. Yang ini yang Mahathir jaki. Sebab dalam diri dia tu masih ada lagi perasaan hasad dengki. Yang ini yang kurang asimilasi. Dia duk kata orang Cina tak nak asimilasi, dia kata orang India tak nak asimilasi. Siapa kata? Orang Melayu terima orang daripada Kerala 22 tahun jadi Perdana Menteri tahu. Tak cukup asimilasi lagi. Cuba bayangkan. Orang Melayu boleh terima, orang India boleh terima, Chinese boleh terima. Saya rasa orang Cina dengan India hari ni bila dengar apa yang keluar daripada mulut Mahathir ni, dia orang menyesal lah pangkah PH pada tahun 2018. Yang akhirnya menyebabkan Mahathir dapat jadi Perdana Menteri. Sebab hari ni baru dia orang tahu betapa hipokritnya Mahathir. Bila nak dapat undi orang Cina, nak dapat undi orang India, nak jatuhkan UMNO, Lim Kit Siang pun dia peluk. Semua cerita yang cantik-cantik saja. Tapi bila dia dah ada kuasa, dia tak nak serahkan kursi tu pada Anwar. Kita tengok apa dia buat untuk pastikan orang benci dengan DAP, supaya dia boleh menjustifikasikan tindakan dia meninggalkan Pakatan Harapan dan DAP. Ini orang-orang muda kena buka otak, kena tengok. Cuba bayangkan zaman dia jadi Menteri Pelajaran. Dulu Khairul Johari, kita ada mata pelajaran tulisan Jawi. Khairul Johari punya time dia hentikan. Mahathir pernah jadi Menteri Pelajaran. Kenapa zaman dia jadi Menteri Pelajaran dia tak pernah pun nak hidupkan balik mata pelajaran tulisan Jawi?
Dia jadi Perdana Menteri 22 tahun, tak pernah pun dia hidupkan Menteri Pelajaran tulisan Jawi. Tiba-tiba nak dapatkan sokongan orang UMNO, orang PAS, dia wajibkan tulisan Jawi termasuk kat sekolah Cina dengan sekolah India. Apa tujuan dia? Kalau aku dongzong pun, mestilah aku marah. Anak kita boleh dapat 9A1, tiba-tiba diwajibkan tulisan Jawi. Disebabkan ada tulisan Jawi dalam subjek itu, mungkin 8A1, 1B atau 1C. Dah tak cantik. Dah tak cantik. Mestilah orang yang pejuang pendidikan Cina, pejuang pendidikan India akan marah. Tujuan dia apa? Supaya bila Dong Zong menentang, dia orang akan cakap, tengok DAP. Jahat tak jahat? Ini mainan Maldi. Tapi ramai orang tak sedar benda ni. Ini orang muda kena buka minda, gunakan otak. Tak perlu pun belajar sampai ke Oxford untuk menjadi pandai dan boleh menggunakan otak dengan baik. Kau sekolah atap pun, kan? Kalau kau boleh gunakan otak tu dengan baik, kan? InsyaAllah. Jangan bazir masa baca buku Malay Delima ataupun Doctors in the House, kan? Tunggu satu buku baru, kan? Dari Putrajaya ke Sungai Buloh. Itu buku kena baca. Tapi tak tahulah dia sempat ke Sungai Buloh ataupun tidak. Sebab pemimpin-pemimpin selepas dia tu tak cukup zalim macam dia. Kalau pemimpin-pemimpin selepas Mahathir ni zalim macam dia, dah lama dah dia duduk Sungai Buloh. Banyak korupsi yang dia buat. Banyak kezaliman yang dia buat. Skandal BMF, skandal Forex. Anytime dia boleh ke dalam. Sudah pun ada RCI, tapi tak ada tindakan. Sebab Datuk Seri Najib tak sampai hati. Cuma yang pelik kenapa buat RCI kalau tak sampai hati untuk ambil tindakan? Ini satu persoalan yang patut dijawab. Okey. Tun M juga tu dalam temubual yang sama, dia mendakwa Datuk Seri Najib telah merosakkan ekonomi dan budaya orang Melayu. Dia cakap BRIM tak patut dilaksanakan kerana mengajar rakyat bergantung pada kerajaan seperti peminta sedekah. Dia macam ni lah. Dalam kehidupan ini, dalam Islam mengajar kita orang kaya kena bantu orang miskin. Betul tak? Itu sebab Islam dia memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai zakat. Zakat ni orang kaya kita ambil daripada orang kaya, kita pulangkan kepada orang miskin. Di mana datang logiknya? Contohnya minyak kita subsidi, sedangkan 75% minyak tu digunakan oleh orang yang kelas menengah dan kelas atasan. Yang dapat subsidi minyak 25% saja yang B40. So di mana datang logiknya? Kita ambil duit daripada orang kaya, kita pulangkan balik pada yang kaya. Tak logik, betul tak? Itu satu contoh. Itu sebab kita tukar daripada subsidi yang tersasar kepada subsidi bersasar, to the right target group. Itu satu. Kedua, kita laksanakan GST. Ada orang tak faham juga. GST Malaysia tak macam GST Singapore. GST Singapore started at 3%. Sebab sebelum tu dia tidak ada cukai. So kita kenakan cukai. Maka dia start dengan 3%. Lepas tu dia baru sedar tak cukup, naik kepada 7%. Tapi kita tak buat juga macam Thailand. They started at 10%. Bila orang marah, dia turunkan kepada 7%. Kita nak start at 4% peringkat awal. Tapi kenapa kita buat 6%? Sebab kita buat GST ni, arahan Datuk Seri Najib, jangan sampai rakyat yang berpendapatan rendah terkesan. So bila kita kaji gaji orang yang RM2,000 ke bawah, kita dapati orang yang gaji RM2,000 ke bawah ni, dia belanjakan pendapatan dia
60 to 70% beli barang beras, gula, barang keperluan asas. Beras, gula, minyak masak, minyak makan dan sebagainya. Daging, sayur. So barang ni kita namakan zero rated item. Dia ada GST tapi kadarnya kosong. Macam tak ada lah. Okay. Lagi 30 to 40% dia orang belanja untuk beli contohnya lah untuk kesihatan, pergi klinik, hantar anak perubatan dan sebagainya, hantar anak untuk pendidikan, sekolah, universiti dan sebagainya, perbankan. Okay. So benda ni semua dia panggil exempted product. Maknanya dikecualikan daripada cukai. Hanya barang-barang kehendak, contohnya pakai baju, ada 6% tax. Perabot, TV, barang elektronik dan sebagainya 6%. Sebab barang ni ialah barang kehendak, bukan hari-hari kau pakai. Lifestyle. Tapi kalau orang kaya, dia pergi minum kopi kat Starbucks, dia kena 6%. On the way dia nak pergi kopi, dia nampak ada kasut Gucci, dia swipe, dia bayar lah. So lagi banyak orang kaya berbelanja, lagi banyaklah dia menyumbang kepada negara. Dan daripada sumbangan dia tu, disebabkan kita kenakan 6% barang kehendak, ianya boleh menampung cukai yang sepatutnya dibayar oleh orang yang susah, yang beli barang untuk makanan harian, barang-barang keperluan asas. So konsep GST kita ni lebih kurang sama macam konsep Islam juga. Kita ambil semangat zakat tu, pulangkan balik. So kalau nak ikutkan lah apa yang Datuk Seri Najib buat, bagi dalam bentuk BRIM, sebenarnya banyak negara Islam lain pun ikut. Saudi ikut kita, even Singapore pun akhirnya ikut kita. Amerika pun dia ada bagi BRIM juga, tapi dia tak panggil BRIM lah, dia panggil food stamp. So bagi saya lah, negara-negara lain ni pun nampak bahawa bila kita bagi direct kepada rakyat yang memerlukan, ianya dapat membantu rakyat, meringankan beban rakyat, dan dalam masa yang sama ianya juga adalah satu pakej rangsangan ekonomi. Ianya menyumbang kepada kecairan di pasaran, membuat rakyat mempunyai kuasa membeli yang lebih kuat. So dari segi teori dia, kalau Mahathir nak kata bagi duit yang sedikit ini kepada rakyat sebagai memanjakan rakyat, sebagai membuat rakyat lebih malas, bagi saya, mengayakan anak-anak engkau dengan duit negara ni, inilah perbuatan yang lebih durjana daripada apa yang Datuk Najib buat. Ini realiti dia. Itu beza dia. Satu negarawan dengan satu orang kenesawan. Disawan dengan nafsu serakah yang melampau. Okey. Okey, Dok. Tun Mahathir juga tu, dia cakap Datuk Seri Najib ni adalah punca kepada perpecahan orang Melayu dan kemerosotan UMNO tu sendiri. Ulas sikit, Tok. Bila UMNO mula merosot? UMNO mula merosot semenjak beliau bergaduh dengan Tunku Abdul Rahman. Bertambah merosot bila beliau berperang dengan Tengku Razali Hamzah. Wujudnya Parti Melayu Semangat 46. Oh, dia tak tahu ni. Orang Melayu tak, orang muda memang tak tahu. Orang muda pun mungkin menyalahkan Tengku Razali kerana menubuhkan parti baru. Yang Dewan tak tahu, bila Mahathir haramkan UMNO, Mahathir halang 1000 nama daripada menyertai UMNO baru yang dia buat. Dia nak parti tu semua orang yang sokong dia je. Tengku Razali tak boleh masuk, Rais Yatim tak boleh masuk, semua sekali tak boleh masuk. Itu sebab Tengku Razali terpaksa buat parti baru sendiri. Itu yang dipanggil Parti Melayu Semangat 46. Ini semualah yang menyebabkan Melayu pecah belah. Bila dia gaduh dengan Musa Hitam, berpecah lagi. Bila dia bergaduh dengan Datuk Seri Anwar, berpecah lagi. Wujud pula Parti Keadilan. Parti Keadilan Rakyat pada ketika itu, Parti Keadilan Nasional.
Pecahan paling besar. Kejatuhan yang paling teruk sekali, orang Melayu tolak UMNO ni 1999. Zaman siapa? Jangan lupa. Kemudian dia bergaduh dengan Pak Lah. Apa dia buat? Dia hasut orang benci UMNO, dia keluar UMNO. Ramai orang keluar. Tapi bila dia masuk balik zaman Najib, dia masuk balik UMNO. Orang masuk balik UMNO tak? Tidak. Sebab Mahathir mempunyai keupayaan untuk buat orang membenci UMNO, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk buat orang sayang balik UMNO. Tak ada dalam sifat dia. Dia tahu macam mana nak incite hatred. Dia buat orang benci UMNO. Itu sebab bila dia masuk balik, orang tak ikut. Orang kekal di luar. Bila dia keluar lagi sekali, orang hilang lagi. Bila dia belasah Najib. Betul tak? Lepas tu siapa yang buat? Parti Pejuang, Parti Bersatu, Gerakan Tanah Air. Kan? Alas sekali nanti, Gerakan Mengubur diri sendiri. Yang ni je dia belum buat lagi.